Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, selamat kembali ke sambungan part 3 dalam chapter 1 kita. Sekarang kita akan tengok pula journey speed dan running speed. Sebelum ni kita tengok pasal sport speed. Okey. Jadi seperti yang saya terangkan sebelum ni, journey speed adalah jarak dibahagikan dengan keseluruhan masa perjalanan tadi. Okey, itu journey speed. Jadi termasuk dengan masa kita berhenti dan sebagainya. Okey. Manakala running speed pula adalah jarak dibahagikan dengan masa kenderaan bergerak sahaja. Jadi jumlah masa kita tu kita tolak dengan masa kita berhenti. Contohnya dekat stop sign berapa lama, dekat traffic light berapa lama, jam berapa lama dan sebagainya. Okey. Jadi jarak dibahagikan masa kenderaan bergerak sahaja. Jadi itu adalah running speed. Okey. Jadi kebiasaannya kita gunakan running speed dan journey speed ni untuk nak menilai kualiti perjalanan kita ataupun kualiti jalan dan sebagainya. Kenapa? Kalaulah kata perbezaan di antara journey speed dengan running speed ni besar sangat, itu bermaksud jalan tersebut perlu penambahbaikan. Okey, cuba kita tengok kat sini. Ini contoh bagaimana kita nak mengira journey speed dengan running speed. Katalah kita bergerak dari A ke B, kita ada 1 simpang, 2 simpang, 3 simpang, 4 simpang dan 5 simpang untuk sampai ke B. Jadi masa perjalanan kita adalah 32 minit. Tetapi kat simpang 1 kita tersangkut selama 5 minit, simpang 2 5 minit, simpang 3 3 minit, simpang 4 4 minit dan simpang 5 6 minit. Okey, jom kita kira journey speed dan running speed. Okey. So, average journey speed adalah panjang jarak kita iaitu 8 km dibahagikan dengan masa iaitu 32 minit. Jadi kita dapat 15 km sejam. Okey. Manakala kalau running speed pula adalah panjang jalan 8 km dibahagikan dengan 32 tolak 5 tolak 5 tolak 3 tolak 4 tolak 6. Okey. Jadi kita akan dapat 53.3 km sejam. Disebabkan journey speed kita teramat-amatlah rendah berbanding dengan running speed, maka kita boleh kata dalam laluan ini terlalu banyak kelengahan dan pengurusan persimpangan tidak begitu baik. Jadi simpang-simpang di laluan tersebut perlu penambahbaikan. Okey, apakah kaedah yang kita gunakan untuk mengukur journey speed? Okey, yang ini nanti saya akan explain kedua-dua kaedah ini dalam video yang lain kerana saya akan buat satu-satu, saya akan tunjukkan contoh dan sebagainya. Okey, kita ada dua kaedah iaitu moving observer method dan license plate observation. Okey, nanti ini saya akan terangkan dalam video yang lain. Sekarang kita tengok laju yang seterusnya iaitu time mean speed dan space mean speed. Tadi saya dah cerita dah time mean speed. Okay. Time mean speed adalah purata laju instantaneous speed ataupun spot speed pada sesuatu point di atas jalan tadi. Okay, itu time mean speed. Manakala space mean speed adalah purata laju perjalanan kenderaan pada satu jarak. Dan biasanya yang kita gunakan dalam trafik adalah space mean speed ataupun SMS. Ini yang kita gunakan nanti dalam hubungan QUK, kita akan gunakan space mean speed. Okey, ini formula ni tak payah nak pening sangatlah. Okey, ini just a formula. Okey, bagaimana kita nak mengira space mean speed. Okey, dan kalau kita nak check space mean speed sentiasa kurang daripada time mean speed. Okey, nanti kita akan tengok contoh. Okey. Okey, ini formula yang lebih mudah kalau kita tengok. Time mean speed adalah arithmetic mean of speed of vehicle passing a point. Jadi senangnya time mean speed adalah jumlah speed dibahagikan dengan berapa bilangan dia. Okey, spot speed dia bahagi dengan berapa bilangan yang kita ada. Okey, contohnya kita duduk kat tepi jalan, kita tembak 30, 40, 50, 60, 70. So time speed dia adalah 30 campur 40 campur 50 campur 60 campur 70 bahagi
5. Jadi kita dapat 50 km sejam. Okay, itu time mean speed. Manakala space mean speed adalah the harmonic mean of speed passing a point during a period of time. Okay. Jadi kalau dalam kes ini, kalau kita tengok rumusnya terbalik sikit, iaitu N dibagikan dengan 1 per setiap laju ni. Okay. Kita tengok contoh lah senang. Jadi kita tengok contoh nanti senang. Sekarang kita tengok contoh. Contoh katalah kita lari dekat stadium. Stadium jarak 400 meter kan, satu pusingan. Okay, so jarak dia 400 meter. Dan katalah kita lari 5 round. Setiap round kita ambil masa. Okay, contohnya round pertama 10 minit. Round kedua 12 minit. Round ketiga 14 minit. Round keempat 16 minit. Round kelima dah tak larat dah 20 minit. Okay, jadi untuk setiap round tu kita kira dia punya speed dia. Okay, so round pertama, okay, kita ada 400 meter bahagi 10 minit, kita dapat 40 meter per minit. Round kedua, okay, kita ada 12 minit, 400 meter bahagi 12 minit, kita dapat 33.3 meter per minit dan seterusnya. Okay, ini kita jumlahkan masa dan kita jumlahkan speed kat sini. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Kita tengok time mean speed. Time mean speed adalah purata laju ini. Maksudnya 40 campur 33 campur 28 campur 25 campur 20, kita dapat 146.9. Ada berapa round? Ada 5 round. So 146.9 dibahagikan dengan 5, kita dapat 29.4 meter per minit. Betul lah tu, lebih kurang kat sini duduknya. Okey, itu time mean speed. So what is space mean speed? Space mean speed adalah jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Jumlah jarak kita adalah 400. Kita buat 5 round, 400 kali 5. Okey. Jumlah masa kita adalah 10 campur 12 campur 14 campur 16 campur 20. Kita dapat 72. So 400 kali 5 bahagi 72, kita dapat 27.8 meter per minit. Apa yang kita kata sebelum tadi? Yang kita kata sebelum tadi adalah time mean speed sentiasa lebih besar daripada space mean speed. Dalam kes ini kita tengok time mean speed 29.4 dan space mean speed 27.8. Okey, persoalan yang saya nak kamu fikir adalah kenapa time mean speed lebih besar nilainya daripada space mean speed. Okey. Kenapa time mean speed lebih besar daripada space mean speed, sedangkan ini pun adalah mean, yang ini pun adalah mean, kedua-dua purata. Itu soalan pertama. Soalan kedua, kenapa berbeza? Ini pun purata, ini pun purata. Kenapa tak dapat sama? Yang ini kita dapat 29.4, yang ini 27.8. Jadi yang mana satu yang betul? Antara time and speed dengan space and speed, yang mana satu yang betul? Okey, itu dua soalan yang saya nak kamu cuba fikirkan. Okey, sekarang untuk nak relaxkan diri, kita tengok speed video kat sini. Harap-harap jalan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, cuba perhatikan bas ini yang sedang menuruni cerun yang licin. Okey. Okey, kita tengok sekali lagi, nampak? Ini berbahayanya apabila kita keluar simpang, tak tengok dulu, keluar sahaja. Okey, dia teruskan perjalanan sedangkan satu bas kat sini mengalami kemalangan ataupun kecelakaan. Okey, dia berjalan seolah-olah tak ada apa salah pun dia buat. 60 20 Allah, okay. Kita tengok video yang kedua pula.
Jangan risau, penumpang dengan penunggang motosikal tadi selamat. Okey, itu kat Malaysia. Please do not, tengok sekali lagi tak apa. Please do not go the wrong way, nampak? Nampak tak? Tu cuba melarikan diri lah tu. Okey. Tolonglah jangan buat benda-benda macam ni ya. Kita membahayakan diri kita dan orang lain. Kita membahayakan diri kita tak apalah, memang kita ada salah. Tapi membahayakan diri orang lain tu. Okey, ini kita tengok pula Mamat ni pula. Tengok speed dia. Tengok speed dia. Digital speedometer. Tengok langit kat atas. Maksudnya ada wheelie ni. Tengok RPM dah berapa. Hampir merah ke tu? Oh, merah jauh lagi. 260. Okey, tengah sedap. 270, 80, 280 lebih. Oh, tak slow down. Kena slow down lagi. Memotong di bahu jalan. Okey, ini test drive motor ada tu. Nak test power motor. 296. Allah, ada kendaraan lagi. Cuba menyelip. Okey, drop gear. Drop gear lagi. Oh, marah nampak. Okey, kita tengok berapa dia boleh buat. Okey, tak ada kenderaan. Dua 28, 290, 293, 295. Okey, mungkin meter dia hanya boleh merikutkan 299 saja walaupun dia bawa laju lagi. Okey. Okey, slow down balik. Tak apalah tu. Okey. Jadi nak pula dengan dia kan. Slow down ke tepi. Tukar gear. Nak wheelie lagi ke? Tak jadi. Okey, wheelie lagi. Biarlah. Dia wheelie lah tu. Okey. Okey, itu 3 speed video. Okey, dan ini sama juga pelajar cikgu saya. Okey, yang membuat kajian laju di jalan dekat Taman Universiti. Okey. Jadi ini radagan yang digunakan, radagan yang lama, yang paling lama yang kita ada sebenarnya ini. Okey. Dan dia menembak sasaran yang perempuan ni mencatat bacaan yang dia dapat. Selepas tu dia akan buat analisis yang akan kita tengok dalam chapter 2 nanti. Okey, kita berhenti kat sini dulu, nanti kita sambung dengan density pula. Kita dah tengok flow, kita dah tengok speed, dan seterusnya kita akan tengok density. Lepas tu kita akan tengok hubungan di antara flow, speed dan density. Okay, so kita jumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.